Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati. Rezeki. Siapa yang lupa kemudian dia minum, itu anggap Allah yang beri. Tapi kalau dah ingat jangan tambah lagi itu bakat. Risiko letak ni sebab kita dah terbiasa. Masa saya tuang tak ada yang komen. Saya pun tadi tak tangkap. Alhamdulillah, masya-Allah. Baik. Sampai ambil gelas tu pun saya masih blur lagi apa sebab. Alhamdulillah. Baik. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang ketiga menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Kita sampai ke muka surat 62, iaitu masih lagi bab yang keempat yang Ustaz Mahdi letakkan tajuk di sini, makna ibadah, yang mana sebenarnya memfokuskan kepada tajuk yang sangat penting berkaitan dengan tauhid dan syirik, yang mana sekiranya tidak jelas tentang isu ini, seseorang itu boleh terjerumus kepada salah satu dari dua kebinasaan, sama ada dia terjerumus kepada perbuatan melakukan syirik, iaitu dosa yang paling besar, yang sekiranya orang itu mati sebelum sempat bertaubat tidak akan diampunkan dosa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, orang yang keliru tentang masalah tauhid dan syirik ini, dia boleh terjerumus kepada kesalahan mengkafirkan atau mensyirikkan saudara-saudara seagama atas alasan yang tidak benar. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan bahawa ibadah boleh dilihat daripada dua kategori. Pertama, ibadah hakikiyah yang bermakna menyembah. Dalam bahasa Arab ditakrifkan ghayatul khudu' wat tazallul, setinggi-tinggi ataupun kemuncak daripada ketundukan dan setinggi-tinggi menghinakan diri, dengan iktikad bahawa yang diibadahkan itu mempunyai rububiyah, yakni mempunyai sifat ketuhanan, dan memang yang diibadah itu, yang disembah itulah yang mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikat. Jadi ibadah hakikiyah sebegini hanya boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah Taala dengan iktikad bahawa yang memberi itu adalah yang lain daripada Allah, yang memperkenankan itu adalah selain daripada Allah,
itu adalah syirik, ya. Itu ibadah hakikiyah. Sementara ibadah yang kedua adalah ibadah umumiyah, iaitu kebaikan-kebaikan, ya. Dalam bahasa Arab disebut al-hasanat, yang dilakukan oleh seseorang, dan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak ada i'tiqad bahawa yang dihormati, yang dimuliakan itu ada mempunyai rububiyah, ya. Misalnya seseorang yang hormat kepada ibu bapa, mencium tangan ibu bapa, itu tidak berarti menyembah kepada ibu bapa. Orang yang memuliakan ulama misalnya, bukan berarti dia menyembah kepada ulama. Atau yang memuliakan Kaabah, yang bersusah payah mencium Hajarul Aswad, bukan berarti dia menyembah Kaabah atau dia menyembah kepada Hajarul Aswad. Yang itu agak jelas, tetapi berlaku kekeliruan, berlaku pertikaian bahkan, dan mungkin perdebatan tentang beberapa amalan, iaitu tawassul, istighasah. Istighasah ini boleh juga disebut isti'anah, dan juga tabarruk, itu mengambil berkat. Berlaku pertikaian antara kefahaman ahli sunnati wal jamaah dan juga aliran fahaman wahabi, ya, dalam isu ini, yang mana golongan wahabi menggunakan konsep tauhid tiga. Tauhid tiga ini dari segi asasnya adalah benar, tidak boleh ditolak, tetapi dari segi implementasi berlaku kekeliruan. Tauhid tiga iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Itu insya-Allah dalam kitab ini Ustaz Mahathir ada sediakan bab yang khusus untuk membicarakan secara detail tentang tauhid tiga. Yang relevan dengan tajuk kita sekarang ini adalah tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan. Tapi dalam konteks tauhid uluhiyah, ia bermakna Tuhan yang disembah, ya, melihat daripada sudut perbuatan makhluk. Kalau tauhid rububiyah, Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan penyakit, hanya Allah. Maknanya melihat daripada sudut perbuatan Allah. Jadi apa sahaja yang berlaku, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Itu tauhid rububiyah. Tapi tauhid uluhiyah melihat kepada perbuatan makhluk, melihat kepada perbuatan manusia. Manusia itu menyembah kepada siapa? Kalau menyembah kepada Allah, benar. Tapi kalau menyembah kepada selain daripada Allah, haram, bahkan kufur, ya, syirik. Orang itu dah terkeluar dari Islam, ya, kalau dia menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Jangankan kata menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pokok, menyembah apa sahaja selain daripada Allah, bahkan menyembah makhluk-makhluk yang mulia juga hukumnya haram dan syirik. Ya, contohlah kalau ada orang menyembah Nabi misalnya. Nabi mulia dan patut dimuliakan, tapi menyembah Nabi tidak boleh. Ya, menyembah malaikat misalnya, malaikat mulia, ya, makhluk Allah yang mulia, yang tidak buat dosa dan sebagainya. Memuliakan malaikat bagus, tapi menyembah malaikat haram dan syirik. Ya, setakat itu jelas. Tetapi yang berlaku pertikaian adalah amalan tawassul, istighasah dan tabarruk di sisi ahli sunnah wal jamaah dinilai sebagai berinteraksi dengan asbab. Ia hanya usaha ikhtiar berdasarkan sebab dan musabab. Ya, dia panggil hukum adat. Bukan hukum adat mana adat Melayu, adat Cina, adat India, bukan. Hukum adat adalah penetapan atau penafian berdasarkan observation of what commonly happen. Ya? The causal connection between cause and effect. Apakah perkaitan antara sesuatu yang berlaku terlebih dahulu dipanggil sebab, dan sesuatu yang berlaku kemudian dipanggil musabab, ya? Cause and effect. Misal yang biasa iaitu diperhatikan bahawa seseorang itu bila dia makan dulu berlaku. Kemudian dia akan dapati dia merasa kenyang. Hilang lapar dia. Bila makan je, kenyang. Bila makan, kenyang. Maka dia menetapkan bila ada makan, ada kenyang. Bila tidak makan, ada lapar. Ini penetapan dipanggil hukum adat. Dia sebenarnya is a scientific observation. Benda yang biasa berlaku. Tapi secara hakikat, kita kena yakin bahawa bukan makanan yang mengenyangkan kita. Yang menciptakan makanan adalah Allah. Yang mengenyangkan kita juga adalah Allah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Qadariyah lain, kalau Mu'tazilah lain.
Bila pergi kepada amalan tawassul, nah di sini saya telah huraikan dalam kuliah yang lalu bahawa bukan semua tawassul ada berlaku khilaf, ada berlaku pertentangan antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi, tidak. Ada amalan-amalan tawassul yang sepakat antara dua aliran pemikiran ini, iaitu tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan asmaullahil husna. Kedua-dua aliran mengatakan bagus, ya. Maknanya kita nak berdoa, boleh sahaja kita doa biasa. Misalnya Allahumma rzuqni, ya Allah berilah rezeki kepada saya. Itu doa biasa, direct, ya. Tapi kita boleh bertawassul dengan nama Allah. Misalnya kita menyebut ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzuqni rizqan halalan tayyiba, berilah saya rezeki yang halal, rezeki yang bagus. Jadi itu namanya tawassul dengan asmaullahil husna. Biasanya kita sebut nama Allah yang ada kaitan dengan permintaan kita. Nak rezeki, ya Razzaq. Nak ilmu, ya Alim. Nak supaya kita tu bijaksana, ya Hakim. Nak berdepan dengan musuh misalnya, kita sebut ya Jabbar, ya Qahhar, dan seterusnya. Ini sepakat, ya, antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi. Tawassul macam itu tawassul yang masyru', yang dibenarkan, yang digalakkan. Yang kedua yang sepakat antara dua aliran ini adalah at-tawassulu bil a'malis solihah, bertawassul dengan amal soleh. Berarti satu orang nak berdoa, dia mungkin buat amal soleh dahulu, ya. Dia bersedekah, dia buat baik pada anak yatim, dia buat baik pada ibu bapa, apa-apalah amal soleh, atau dia semayang 2 rakaat, barulah dia berdoa. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Itu satu cara. Satu cara lagi tawassul dengan amal soleh adalah orang itu dia ada satu hajat, bila dia berdoa memohon perkenan hajat dia daripada Allah Ta'ala, dia sebut amal soleh yang dia pernah buat satu masa dahulu. Mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu. Dia sebut dalam doa dia, misalnya, ya Allah ya Tuhanku, satu masa dahulu aku pernah ditawarkan untuk mengambil rasuah, dan Engkau maha mengetahui ya Allah, ketika itu aku sangat teringin dan aku sangat memerlukan kepada wang tersebut. Tetapi oleh kerana ianya satu perkara yang Kau haramkan, maka aku tidak mengambil tawaran rasuah itu. Ya Allah, sekiranya itu adalah amal soleh di sisimu, tolonglah sembuhkan penyakitku ini ya Allah. Misalnya itu contoh tawassul dengan amal soleh. Itu juga sepakat antara dua aliran bahawa tawassul sedemikian adalah masyru', dibolehkan, dan adalah tawassul yang sunni, tawassul yang mengikut sunnah. Mula berlaku kekeliruan, ya. Kekeliruan mula menyelinap antara dua aliran ini apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Dan ini tidak mengherankan kerana golongan Wahabi mereka banyak mengikut kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, seorang ulama kurun ke-8. Dan Al-Imam Ibn Taymiyah ini walaupun beliau seorang yang alim, kealiman beliau tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun, lawan dan kawan mengakui bahawa beliau seorang yang alim dan mempunyai murid-murid yang alim juga, yang ulama juga. Tetapi beliau ditolak oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau atas perkara-perkara fatwa-fatwa beliau yang melanggar ijma', yang melanggar kesepakatan para ulama. Kerana siapa yang belajar usul fiqh, yang belajar bab ijma', hujjiyatul ijma', kehujahan ijma', itu tidak boleh dibatalkan oleh fatwa sesiapa pun selepas ijma' itu telah berlaku. Ya, ijma' ini menjadi benteng. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Dalam riwayat yang lain, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat saya, umat Nabi tidak akan bersepakat atas satu perkara yang sesat. Jadi bila sudah ada kesepakatan, itu sudah ada ismah, pemeliharaan daripada Allah Ta'ala, melanggar kesepakatan itu tidak diterima. Jadi ada beberapa fatwa beliau dalam kitab Al-Ajibatul Mardiyah Anil Asilatil Makkiyah lil Imamul Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahawa dikatakan ada 60 ijma' ulama' dilanggar oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, sebahagian dalam perkara akidah dan sebahagian dalam perkara furu', yakni perkara hukum hakam, ya. Jadi yang melanggar ijma' ditolak. Salah satunya adalah isu tawassul, ya. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah tidak ada ulama' yang mengharamkan tawassul. Beliau awal-awal tokoh yang mempertikaikan amalan tawassul, tapi bukan semua, ya. Jadi sama, oleh kerana gurunya begitu, yang mengidolakan beliau juga berfahaman begitu, iaitu tawassul dengan orang soleh ini
di kalangan mereka dibahagikan antara tawassul dengan orang soleh yang masih hidup dan tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Ada juga yang mungkin tidak begitu mempelajari ilmu, dia pukul rata tawassul dengan orang soleh syirik, kata dia. Kenapa? Kerana orang soleh, kata dia, adalah makhluk Allah. Bila kita doa dan kita bertawassul dengan orang soleh, misalnya, ya Allah ya Tuhanku, dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jailani, Engkau perkenankanlah doaku. Itu contoh tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Ataupun, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi-Mu, Engkau perkenankanlah hajatku. Jadi, dia kata syirik. Dia tidak bezakan hidup atau mati. Yang pentingnya dia kata orang soleh itu adalah makhluk. Bila kita bertawassul dengan orang soleh, berarti kita telah menjadikan orang soleh itu sebagai perantaraan antara kita dengan Allah. Bila kita jadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dan Allah, maka itu adalah syirik, ya, kata dia. Dan ini jelas sangat keliru, dan yang terpelajar di kalangan mereka tidak akan berkata demikian, ya. Kerana apa? Kerana menjadikan sesuatu perantaraan bukan menyembah, ya. Bahkan ini disuruh dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, perantaraan yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak munasabah dalam satu keadaan dia membenarkan tawassul dengan amal soleh, dalam keadaan lain dia mensyirikkan tawassul dengan orang soleh, padahal kedua-duanya, ya, orang soleh dan amal soleh adalah makhluk Allah. Dalil dalam Al-Quran jelas, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, ya. Kita ni adalah makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan. Maknanya kita ni makhluk Allah, apa yang kita amalkan, soleh atau tidak soleh, juga adalah makhluk Allah. Maka tidak ada satu justifikasi bertawassul dengan satu makhluk yang namanya amal soleh boleh, bagus, ini sunnah. Sementara bertawassul dengan satu makhluk yang lain, namanya orang soleh, itu syirik. Ini saya jumpalah, ya, dakwaan sebegini di dalam Facebook dan sebagainya, kemungkinan didakwa oleh orang-orang yang kurang berilmu dalam masalah ini. Tetapi yang berilmu dalam masa yang sama berpegang dengan aliran pemikiran Wahabi, dia berilmu, dia mungkin belajar agama, ada master, ada PhD, tapi cara pemikiran dia itu ikut kepada aliran pemikiran Wahabi. Dia akan mentafsirkan, dia akan ada perincian. Kata dia, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Maknanya kita ada hajat, kita jumpa orang soleh, kita kata tuan guru, tuan syekh, ataupun tuan haji, saya ada hajat, mohon tuan haji doa kepada Allah supaya Allah perkenankan hajat saya. Lalu orang soleh itu angkat tangan berdoa. Ataupun saya nak berdoa ni, tolonglah aminkan doa saya. Itu contoh tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, yang macam itu boleh, kata dia, tidak ada masalah. Jadi setakat itu sepakat, ya, ahli sunnah wal jamaah pun sama, kita boleh minta orang soleh doakan untuk kita supaya Allah perkenankan hajat kita. Doa sendiri tak boleh ke? Boleh. Dia bukan isu tak boleh doa sendiri. Isunya mengharamkan ataupun mensyirikkan kita minta orang lain doa tu, itu bercanggah dengan dalil, bercanggah dengan agama, ya. Doa sendiri boleh, kita minta orang soleh doakan juga boleh, kerana pertimbangannya biasanya doa orang soleh ni aqrab lil istijabah, lebih hampir untuk diperkenankan doa. Kita ni mungkin makan haram, pakai haram, minum haram, fa'anna yustajabulah, dalam hadis, satu orang yang berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, dan dia membesar dengan perkara yang haram, Nabi SAW bersabda yang bermaksud macam mana akan diperkenankan doa orang macam ni. Mana kadang-kadang doa kita itu terhalang, ya, bukan sebab Allah tidak mampu memperkenankan, tetapi sebab kita itu terlibat dengan perkara yang haram. Tapi kalau orang soleh, insya-Allah doa mereka itu cepat diperkenankan oleh Allah. Jadi itu sepakat, ya, tidak ada pertembungan, tidak ada pertikaian isu tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kemudian mereka akan kata begini, adapun bertawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia,
Kita angkat tangan, Ya Allah Tuhanku dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Allah Tuhanku dengan kemuliaan Al-Imam Syafi'i. Ya Allah Tuhanku dengan ketinggian dan kemuliaan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Engkau lepaskanlah kami daripada musibah yang sedang menimpa kami sekarang ini. Itu contoh. Tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, maka dakwa mereka ini adalah perkara khilaf. Benda ni ada khilaf di kalangan ulama. Yang rajih, pendapat yang kuat, hukumnya adalah haram. Ini yang didakwa oleh orang-orang yang terpelajar di kalangan mereka yang mungkin bukan Wahabi, tak ramai orang nak mengaku Wahabi, tapi terpengaruh dengan pemikiran Wahabi sekurang-kurangnya dalam isu itu. Dan dakwaan ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Kerana yang didakwa khilaf itu adalah pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah setelah berlaku ijma' sebelum daripada beliau berpandangan. Khilaf ini misalnya sesama ulama sesatu zaman dalam memahami satu isu tidak sama pandangan, itu khilaf. Ya, misalnya perwarisan datuk bila ada adik-beradik, datuk dapat menghijab adik-beradik ke atau macam mana, itu sejak zaman sahabat sudah khilaf. Ada apakah hukum membaca doa kunut subuh, adakah sunat atau tidak, itu khilaf sejak zaman imam-imam 4 mazhab lagi sudah khilaf. Tetapi isu tawassul telah sepakat para ulama tidak kurang daripada 700 tahun. Tidak ada satu orang ulama pun yang mempertikaikan amalan bertawassul. Tiba-tiba Al-Imam Ibn Taymiyah awal-awal tokoh yang mempertikaikan, maka itu tidak dipanggil khilaf. Itu ketidaktepatan fakta yang pertama. Yang kedua, mendakwa bahawa itu adalah pandangan yang rajih juga tidak benar. Kerana pandangan ini tidak ada dalil daripada syarak yang menyokong, bahkan bercanggah dengan dalil. Bercanggah dengan dalil. Baik. Dalil yang mana antara banyak dalil-dalil tawassul ni, antara yang jelas adalah Nabi SAW mengajar seorang buta, yang mana orang buta ini meminta supaya didoakan agar sembuh dari kebutaan. Lalu Nabi SAW memberitahu, kalau kamu sabar lebih baik, tapi kalau kamu mau boleh. Jadi orang buta ni nak supaya dia sembuh dari buta kerana dia tidak ada orang yang nak pimpin dia ke sana kemari. Lalu Nabi SAW tidak mendoakan, Nabi ajar kepada dia sesuatu yang dia buat sendiri. Nabi suruh dia pergi berwudu elok-elok, kemudian solat 2 rakaat. Ini salah satu dalil solat sunat hajat. Ya, iaitu bila ada hajat, solat 2 rakaat. Kemudian Nabi ajar dia berdoa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ini doa biasa. Jadi kalau orang kata, buat apa nak doa tawassul? Doa biasa kan boleh? Jawabnya, doa biasa memang tidak ada isu. Doa biasa sepakat, memang boleh. Tak wajib tawassul. Ya, tidak ada ulama yang kata wajib tawassul. Yang jadi isu adalah, bila ada orang mengharamkan tawassul. Itu kita nak tahu mana dalil. Kan haram tu hukum syarak. Hukum syarak dia mesti ada dalil. Bukan boleh kita mengharamkan sesuatu sesuka hati. Jadi Nabi SAW juga mengajar, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Ini namanya tawassul, ya, doa kepada Allah tapi sebut nama nabi. Dan Nabi ajar lagi supaya orang buta itu menyebut, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Wahai Muhammad, aku bertawajuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku. Maka mustahil sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW itu hukumnya haram. Apatah lagi kalau sampai nak dituduh syirik, sepertinya Nabi mengajar umat membuat benda syirik. Mustahil. Jadi rahsia di sebalik tawassul sebenarnya menyebut sesuatu yang mulia. Dalam doa, nama Allah kan mulia, maka kita sebut Asmaul Husna. Amal soleh kan mulia, maka kita sebut. Demikian juga orang soleh mulia, maka kita sebut. Dan bila kata itu hanya untuk orang hidup saja, kalau orang mati tidak boleh, seolah-olah kesolehan seseorang terbatal dengan kematian. Asas tawassul adalah kerana dia soleh. Adakah oleh kerana dia sekarang sudah meninggal maka kesolehan dia terbatal? Kita bertawassul dengan Nabi SAW kerana baginda mulia. Adakah baginda hanya mulia ketika baginda hidup, lalu setelah wafat tidak lagi mulia? Kan tidak demikian. Maka membahagi-bahagikan, masa hidup boleh tawassul, masa mati tak boleh tawassul,
Tidak ada dalil syar'i dan akli. Dua-dua tidak menyokong. Secara syar'i, doa tawassul yang Nabi SAW ajar kepada orang buta tadi diajar oleh sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu kepada seorang lelaki untuk diamalkan ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Bayangkan ya. Sahabat ajar supaya orang amal doa ni lama selepas Nabi wafat. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dah jadi khalifah. Masih sahabat ajar lagi. Berarti sahabat Nabi faham doa tawassul boleh diamalkan walaupun Nabi sudah wafat. Kalau kita orang yang ingin kepada kebenaran, kita fikir secara logik, adakah lebih selamat aku ikut kefahaman sahabat Nabi atau ikut kefahaman Wahabi? Jelas sahabat Nabi lebih faham. Mereka murid-murid Nabi. Kemudian yang ketiga, kalaulah benar dakwaan kononnya tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia itu hukumnya haram, tentulah Nabi SAW yang bersifat tabligh. Ya, salah satu sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah tabligh. Mustahil Nabi menyembunyikan apa yang Allah perintahkan supaya disampaikan. Haram ni hukum. Nabi hanya ajar suruh tawassul, tapi Nabi tidak terang. Oh, tawassul kalau saya dah wafat haram ya? Tak boleh ya? Tak mungkin. Itu dipanggil as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat yang sepatutnya Nabi kena terang. Berarti tidak ada hukum sedemikian. Yang keempat, syubhat dalil ya, yang mendakwa bahawa haram bertawassul dengan sebab orang soleh itu telah meninggal dunia, yang mereka sangkakan dalil adalah perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika istisqa. Apa makna istisqa? Minta hujan. Mungkin kat Malaysia jarang kita buat solat istisqa sebab tak minta pun hujan dah berlebih-lebih. Dah sampai banjir dan sebagainya, nak minta apa lagi. Tapi kalau di negara Arab, biasa hujan tak turun. Saya masih ingat masa saya belajar di Jordan, selalu buat istisqa. Sebab mereka tanam gandum, kalau tak turun hujan, tak turun salji, gandum tak menjadi. Bila lambat saja, mereka akan buat istisqa. Jadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila berlaku kemarau, umat Islam buat istisqa, minta hujan. Dan Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara Nabi. Maksud daripada doa Sayyidina Umar adalah, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi-Mu, Engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Nabi-Mu, berilah hujan kepada kami, dan Allah kurniakan hujan kepada umat Islam. Baik. Jadi mereka mendakwa inilah dalil haram bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Kerana kalau boleh bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul direct dengan Nabi? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas? Kan boleh je, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu. Kenapa bertawassul dengan Al-Abbas? Jadi kita jawab, ini bukan dalil. Ini hanya kefahaman kamu terhadap dalil. Dalam kejadian tersebut tidak ada Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, oleh kerana kami dilarang bertawassul dengan orang mati, maka saya bertawassul dengan orang masih hidup. Tak ada. Itu hanya cara kamu faham, dan tidak ada ulama salaf yang berfaham begitu. Salafus salih tidak ada yang berfahaman begitu. Dan kefahaman begitu bahkan bercanggah dengan kata-kata Sayyidina Umar sendiri. Boleh cek dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hafiz Imam Al-Hakim, bagaimana Sayyidina Umar menerangkan rasional apa sebab Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Bukan kerana Nabi SAW telah wafat, bukan kerana haram bertawassul dengan orang mati, tidak. Tapi Sayyidina Umar menerangkan kepada orang ramai yang bermaksud, dahulu Rasulullah SAW memandang kepada Al-Abbas pandangan seorang anak kepada bapa. Apa maksudnya? Dulu ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi SAW sangat hormat kepada Al-Abbas sebagai hormat kepada bapa. Kita semua tahu Nabi SAW lahir, bapa sudah tidak ada. Jadi bapa-bapa saudara inilah sebagai ganti. Sangat hormat kepada Al-Abbas. Lalu kata Sayyidina Umar, ikutlah sunnah Rasul kamu. Hormatilah Al-Abbas. Dan jadikanlah beliau wasilah dalam doa kamu. Mana tujuan Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas tidak ada kena dengan hidup dan mati. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, Nabi memuliakan Al-Abbas. Lalu Sayyidina Umar menyarankan umat Islam juga turut memuliakan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dan kata-kata Al-Abbas sendiri membatalkan dakwaan
kononnya tawasul dengan beliau tu kerana Nabi SAW dah wafat. Al-Abbas kata apa? Al-Abbas dalam doa beliau mengatakan, Ya Allah, ini terjemahannya, Ya Allah, mereka bertawasul dengan saya, menjadikan saya sebagai wasilah tawasul kerana kedudukan saya di sisi Nabi. Maknanya kerana Al-Abbas ni orang yang Nabi muliakan, maka umat Islam memuliakan beliau dengan bertawasul. Dan saya telah sebutkan tadi, asas menyebut sesuatu dalam doa secara tawasul adalah kemuliaan yang disebutkan tadi. Ya. Yang sepakat tawasul dengan asma'ullahil husna. Kenapa? Asma'ullah tu mulia. Yang sepakat tawasul dengan amal soleh, kerana amal soleh tu mulia. Yang sepakat tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, kerana orang soleh tu mulia. Yang jadi keliru adalah tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, kenapa? Orang soleh meninggal dunia pun mulia. Dan buktinya bahawa asas boleh tidak boleh bertawasul bukan kehidupan atau kematian, tetapi kesolehan adalah kita tidak ada ulama yang menyarankan tawasul dengan orang-orang fasik walaupun dia masih hidup. Kalau memang asas boleh tawasul, orang hidup boleh tawasul dengan dia, berarti orang fasik kita tawasul asalkan dia hidup. Orang kafir kita tawasul dengan dia sebab dia masih hidup. Kan tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan oleh kerana dia masih hidup, walaupun dia fasik, walaupun dia orang yang jahat, ahli maksiat, kita tawasul dengan dia. Tidak ada. Jadi jelas yang menjadi asas kebolehan tawasul adalah kesolehan, dan kesolehan itu tidak akan terbakar dengan sebab kematian. Ini kalau boleh cek sendiri dalam majmuk fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, ya, pada pengagum Al-Imam Ibn Taymiyah. Open up your mind. Buka minda. Kamu selalu kata jangan ta'assub dengan ulama, tapi nampaknya kamu lebih ta'assub dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Sehingga kalau fatwa yang tidak ada dalil pun kamu masih berpegang dan mempertahankan, dan dengan asas itu kamu mengkafirkan umat Islam. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, kalau kita buka dalam majmuk fatwa, tidak mendatangkan satu dalil pun daripada Quran dan Sunnah yang menyokong fatwa beliau mengharamkan tawasul dengan orang telah meninggal dunia. Sepaling beliau mendakwa bahawa ini adalah saddan lizari'ah. Kata beliau ini hanya preventive measure saja. Nanti kalau kita benarkan orang tawasul, kan nanti mereka sembah Nabi. Jadi sembah orang mati. Jadi kita blok siap-siap. Dan berlaku perdebatan antara Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahmatullah alaihima tentang isu ini. Kerana bila dihujah, kenapa kamu mengharamkan tawasul? Kata dia, saddan li zari'ah. Kalau kita benarkan orang tawasul dengan orang mati, kan nanti mereka menyembah orang mati. Padahal, alhamdulillah, tidak ada orang Islam yang menyembah orang mati. Orang hidup kita tak sembah. Ada satu orang hidup, hebat, Masya Allah, alim, ada karamah, ada kemuliaan. As long as kita orang Islam, kita tak akan sembah dia. Sehebat-hebat manusia, Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang Islam yang sembah Nabi. Bayangkan masa dia hidup, berlaku perkara-perkara yang hebat kepada orang itu, kita tidak sembah. Adakah dia mati kita sembah? Mati itu sendiri bukti dia bukan Tuhan. Dan dia sudah tidak boleh buat apa. Kita usung dia, kita mandikan jenazah dia, kita kebumikan dia. Masa dia boleh ke sana kemari pun kita tidak sembah. Tak mungkin masa dia telah meninggal dunia kita akan sembah. Maka tawasul bukan menyembah. Kerana kalau tawasul menyembah dengan orang hidup, orang mati, dua-dua haram. Menyembah orang mati juga haram. Ke ada ulama kata, oh kalau orang hidup boleh je kita sembah dia sebab dia masih hidup lagi. Tak ada. Ini kekeliruan ya, yang berlaku dalam pemikiran dan ketaksuban. Jadi kata Al-Imam Ibn Athilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kalau memang kamu pakai sadu zari'ah seluas itu. Sadu zari'ah itu memang satu metod yang digunakan oleh para alim ulama untuk mengenal pasti hukum yang asalnya perkara itu tidak haram, tetapi boleh membawa kepada yang haram, lalu diharamkan. Ya, contoh, jual senjata. Ini bukan cerita pasal undang-undang Malaysia kan. Undang-undang Malaysia ada undang-undang dia, tak boleh jual senjata sesuka hati ya. Dia cerita tentang hukum syarak. Dia senjata itu milik dia, jadi dia boleh menjual kepada sesiapa yang dia nak jual. Tapi dalam keadaan yang ada fitnah ya, perbalahan antara umat Islam, berbunuh-bunuhan antara dua kelompok sesama Islam, maka menjual senjata kepada pihak yang bertelagah jadi haram. Kerana nak menyekat jalan, senjata nanti digunakan untuk membunuh sesama Islam. Jadi itu namanya sad zari'ah.
Tapi bukanlah zariah ni luas, tidak ada sesuatu high probability pun kita kata preventive measure, tidak. Maka kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, kalau begitu ya dipotonglah zakar lelaki. Sebab kalau mereka ada zakar, mungkin mereka akan berzina. Jenuhlah tak ada orang yang ada zakat kalau macam itu. Sebab as long as ada zakat, kemungkinan berzina tu ada. Tapi tidak akan dipotong semata-mata kerana ada kemungkinan yang sebegitu. It's a very remote possibility. Ya? Dia banyak faktor lain. Mungkin sebab dia bersunyi-sunyi, mungkin sebab dia sebagainya. Ataupun tidak dibenarkan orang menanam anggur. Kerana anggur tu nanti boleh diproses jadi arak. Jadi kita haramkan orang tanam anggur. Tidak begitu. Bukan begitu cara saddu zari'ah. Maka dalam bab tawasul jelas sebenarnya ulama dahulu telah ijma', tidak ada yang melarang. Awal-awal tokoh yang melarang adalah Imam Ibn Taymiyah dan beliau bukan salaf. Ada orang kata saya ikut salaf, saya ikut Imam Ibn Taymiyah. Sejak bila Imam Ibn Taymiyah salaf? Salaf yang masyhur ada yang katakan salaf adalah sahabat Nabi. Kalau tabi'in cakap salafuna, mana sahabat Nabi. Kemudian ada yang menyebut salaf adalah sahabat Nabi dan juga tabi'in. Yang paling masyhur salaf adalah 3 generasi. Berdasarkan hadis khairul quruni qarni, summal lazina yalunahum, iaitu sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ini adalah salaf. Ada satu pandangan lagi, the first 500 years selepas Nabi SAW masih salaf. 500 tahun yang pertama selepas Nabi SAW itu masih dianggap salaf. Ambillah mana-mana definisi salaf, Al-Imam Ibn Taymiyah terkeluar daripada takrif salaf. Beliau pada kurun ke-8 Hijrah. 700 tahun lebih begitu. Jadi daripada mana beliau salaf? Sebagai kesimpulan, dalam bab tawasul ini, pandangan yang benar adalah boleh kita itu bertawasul menyebut nama orang soleh, nama Nabi dalam doa, tidak haram. Sama ada orang soleh itu masih hidup ataupun orang soleh itu telah meninggal dunia, kerana asas tawasul adalah menyebut sesuatu yang mulia di sisi Allah. Nama Allah, amal soleh, orang soleh, inilah perkara yang mulia. Wallahu alam. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan menyentuh tentang isu yang lebih serius, iaitu istighasah. Istighasah ni bukan lagi dikatakan haram, bahkan dikatakan syirkun akbar mukhrijun anil millah. Siapa yang istighasah, kata dia, jadi kafir, musyrik, keluar dari Islam. Saya secara peribadi pernah dikafirkan. Ya? Ada satu orang dalam Facebook menggunakan nama Ibn Khuzaimah. Bila saya buat posting, saya terangkan bahawa istighasah dengan Rasulullah SAW tidak syirik. Ya, saya terangkan. Beliau screenshot posting saya dan beliau cross. Dan beliau tulis di situ, jelas orang ini kafir, musyrik, murtad, haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Ini berpunca daripada mana? Keliru dalam memahami tauhid dan syirik, keliru dalam memahami istighasah. Ya, istighasah itu insya-Allah dalam kuliah akan datang. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, beberapa pengumuman yang disampaikan kepada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah, semangat tuan-tuan dan jemaah pada minggu lepas adalah 9 jadi perempuan 4,205 ringgit.